Okey, pada hari ini kita akan belajar cara beristinja. Pertama, kita akan beristinja menggunakan air. Ada 3 perkara. Okey, 3 perkara cara beristinja menggunakan air. Okey, Ustazah yakin yang anak murid semua sudah sedia tahu bagaimana untuk kita bersuci ataupun beristinja menggunakan air ni. Tapi adakah kita yakin cara kita bersuci tu betul ke tidak? Okey, jadi jom kita teliti 3 perkara yang perlu ada apabila kita beristinja menggunakan air. Pertama, kita mesti siram air mutlak dengan tangan kanan. Okey, contohnya macam yang anak murid semua tahu, kat rumah ada kolah ataupun ada paip air, kita perlu menggunakan tangan kanan kita untuk pegang ataupun cebok kita punya tempat keluar najis tu menggunakan tangan kanan. Okey, kita ambil air tu pakai tangan kanan, kita cedok pakai gayung ataupun paip air tu kita buka. Okey, kita pegang pakai tangan kanan. Ingat ya anak murid, tangan kanan bukan digunakan untuk menyentuh kita punya kubur dan dubur, tapi untuk melakukan benda-benda yang bersih seperti mencuci kubur dan dubur kita, memegang air tu ataupun makan dan minum saja. Kedua, basuh tempat keluar najis sehingga bersih dengan tangan kiri. Okey, ingat ya anak murid, tangan kanan pegang gayung berisi air, tangan kiri tugas dia mencuci. Lepas tu, 3, pastikan hilang warna, bau, rasa najis tersebut. Okey, janganlah kamu pergi rasa pula najis tu. Maksudnya kat sini, masa kamu cebok tu, kamu kena pastikan sisa-sisa najis kamu tu hilang, memang bersih, licin. Lepas tu memang dah tak ada bau. Basuh pakai sabun, pakai air pakai sabun nak bagi betul-betul bersih, hilang kuman semua. Dan pastikan rasa najis tersebut hilang juga. Okey, rasa dia jangan kamu pergi rasa pakai mulut pula. Maksudnya dia punya tekstur dia, bentuk dia macam tu. Okey. Seterusnya, setelah selesai kita mengetahui cara beristinja menggunakan air, sekarang Ustazah nak bawa anak murid semua belajar cara beristinja menggunakan batu. Okey, siapa kata batu ni tak boleh digunakan untuk bersuci? Boleh, tapi mesti kena dengan syarat-syaratnya. Okey, tengok kat situ ada 3 syarat cara beristinja menggunakan batu. Okey, syarat dan cara yang pertama, pastikan kita bersihkan tempat keluar najis dengan menggunakan batu. Okey, kedua, batu yang digunakan itu hendaklah kecil. 3, 5 atau 7 dan seterusnya. Sorry, bukan kecil tapi ganjil. Okey, maaf. Okey, Ustazah ulang balik. Bersihkan tempat keluar najis dengan menggunakan batu. Batu yang hendak digunakan itu mestilah ganjil. Seperti 3, 5 atau 7 dan seterusnya. Okey, gosok sehingga diyakini bersih. Okey. Batu, okey, kamu mesti pelik. Macam mana nak pakai batu ni, Ustazah? Batu ni ada macam-macam bentuk. Batu bulat lah, batu serpih lah. Takkanlah nak pakai batu serpih, lukalah. Okey, kamu kena pastikan batu yang hendak digunakan itu mengandungi ataupun mempunyai 3 bucu. Dan pastikan bucu yang digunakan itu tidak tidak tajam. Okey, nanti Ustazah akan tunjukkan contoh bentuk batu yang boleh digunakan untuk istinja. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita dah belajar cara beristinja menggunakan batu. Sekarang ni kita nak belajar cara beristinja menggunakan benda-benda kesat pula. Okey, contohlah tempat yang kamu tiba-tiba nak terbuang air besar atau air kecil tu memang dah terdesak sangat, tak ada air, tak ada batu. Okey, cuma ada daun-daun ataupun ada tisu ataupun ada kertas yang bersih. Okey, cara pertama, bersihkan tempat keluar najis dengan benda kesat seperti kertas atau tisu hingga bersih. Sekiranya belum bersih, wajib diulang sehingga bersih. Ketiga, gosok sehingga diyakini bersih. Okey, maksudnya
kamu kena gosok lah. Kena pastikan tisu, daun ataupun kertas yang kamu nak pakai untuk beristinja menggantikan air dengan batu tu bersih. Kamu kena gosok. Okey, cara kamu gosok tu, kamu jangan gosok merata. Gosok dekat tempat tu, gosok satu arah. Lepas tu pastikan bersih. Okey, ini merupakan contoh batu yang bersesuai untuk kita beristinja. Mestilah 3 bucu dan 3 bucu tersebut tidak tajam dan tidak mencederakan. Akan tetapi air mutlak tetap merupakan alat utama yang perlu kita gunakan untuk beristinja. Okey, maksudnya kat sini contoh dekat tempat tu ada batu dengan kertas. Air mutlak pun ada. Jadi air mutlak lah yang perlu kita guna untuk beristinja. Sekian, terima kasih. Selamat menuntut ilmu.